Bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Entry sedia membantu. Snap, bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
For future generations to succeed, education cannot be the same as it was. It needs a change. Started off during the pandemic COVID-19 in 2021, environment-based learning program has been introduced to SK Padang Besar Selatan in collaboration with Jabatan Pendidikan Negeri Perlis officers from SIAC Plus Department, and in order to promote Malaysia Education Blueprint, the 9th shift, we collaborate with private sector, Cement Industry Malaysia Berhad, and NA Smart Centre. Tackling the worries of future youth, we were not only redesigning the space to attract students' interest, but we redesigned the content. We are empowering the 21st century learning through project-based learning due to learning loss and learning gap among the students, and not to forget the teaching loss and teaching gap among the teachers. Based on the national philosophy of education, #09 Educators Taxonomy by our Education Director, Tuan Naharuddin Othman, Curriculum Framework by Deputy Director of Education Department, Tuan Ayub bin Ahmad, and 6 Future-Proof Skills or 6 Kemahiran Kalis Masa Hadapan by Deputy Director of Student Affairs Department, Cik Rasaidi bin Cik Yop. Hence, environment-based learning is the outcome. What's next? In 2022, we have expanded our influence where SK Padang Besar Selatan has been appointed to be the mentor to other 3 mentee schools, which are SK Utan Aji, SK Sanglang, and SK Sungai Berambang. Soon, environment-based learning program will involve the lower form students, and we hope environment-based learning program will spread its wings to other schools in Perlis, and together we provide the best education for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Azura binti Ismail dari SK Padang Besar Selatan. Hari ini saya ingin berkongsi satu amalan terbaik yang telah dilaksanakan di sekolah saya, iaitu The Magical Touch of EBL. EBL merupakan singkatan daripada Environment Based Learning ataupun pembelajaran berasaskan persekitaran. Pelaksanaan program Environment Based Learning ini berdasarkan kepada 9 strategi pembangunan kecemerlangan sekolah. Dari situ, barisan SLT yang diketuai oleh Tuan Guru Besar bersama barisan MLT telah duduk berbincang, berkongsi pendapat, berkongsi idea tentang bagaimanakah environment based learning ini ataupun EBL ini akan dilaksanakan di sekolah kami bagi memastikan kemenjadian murid-murid kami di tahap yang membanggakan. Environment based learning ini telah dilaksanakan di sekolah kami pada tahun 2021. Pada masa itu, negara masih lagi dilanda dengan pandemik COVID-19. Murid-murid belajar secara PDPR di rumah masing-masing. Sama ada melalui kelas-kelas online ataupun modul-modul yang dibekalkan oleh guru-guru bagi memenuhi keperluan mereka. Apabila keadaan kembali reda, sekolah dibuka seperti biasa dan pembelajaran secara bersemuka dilaksanakan semula. Pada masa itu, kami dapati terdapat beberapa isu yang timbul daripada murid-murid kami. Ianya amat membimbangkan pihak sekolah, terutamanya guru-guru yang mengajar. Kami dapati PDPC di dalam kelas agak terganggu. Murid kurang memberi fokus dan mereka kurang minat untuk belajar. Ini menyebabkan guru-guru tidak dapat mempelbagaikan pedagogi pengajaran mereka. Bahkan mereka tidak dapat melaksana pengajaran mengikut pelbagai strategi ataupun kaedah bagi memenuhi keperluan murid. Pengajaran berasaskan
PAK 21 juga tidak dapat dilaksanakan. Ini kerana masih terdapat ramai murid-murid yang tidak hadir ke sekolah kerana kebimbangan dengan COVID-19. Dan jika PDPC dilaksanakan pun, ianya lebih bersifat sehala, di mana hanya guru yang memberi penerangan dan input, tetapi tidak mendapat maklum balas ataupun respon yang sepatutnya daripada murid-murid. Untuk merealisasikan EBL ini, pihak sekolah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasinya. Yang pertama, pihak sekolah telah mengadakan redesign konten dan juga redesign space dengan harapan murid-murid akan kembali hadir ke sekolah seperti biasa dan melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Selain daripada itu, pihak sekolah juga memberi tumpuan kepada pembangunan murid secara holistik, meliputi perkembangan akademik, sasiah dan co-curriculum. Kemahiran KALIS masa hadapan juga diterapkan kepada semua murid bagi memastikan mereka menguasai kemahiran ICT, IoT, entrepreneurship, event management, communication dan agriculture. Gabungan ketiga-tiga elemen ini dapat membangkitkan semula minat murid untuk terus hadir ke sekolah dan mengikuti PDPC seperti sedia kala. Sebagai persediaan, pihak sekolah telah mewujudkan sistem leader di mana terdiri daripada barisan MLT dan teacher leader. Barisan MLT dan teacher leader ini berperanan membantu pihak pentadbiran untuk menyampaikan konsep EBL kepada seluruh warga sekolah. Selain daripada itu, pihak sekolah juga mendapat bimbingan sepenuhnya daripada pegawai SI, SC Plus dan juga pegawai SIP partner dari segi aspek pedagogi dan juga kepimpinan. Bagi merealisasikan EBL ini, para guru digalakkan melaksanakan PDPC berteraskan kepada elemen 6C, iaitu critical thinking, creativity, communication, collaboration, karakteristik dan citizenship. Keenam elemen ini digabungkan di dalam pembelajaran guru di dalam kelas. Di samping itu, pembelajaran terbeza juga dilaksanakan bagi menyokong ke masalah murid dalam literasi dan numerasi agar mereka dapat menguasai kemahiran mengikut tahap kebolehan masing-masing. Manakala untuk pelajar lain juga, mereka dapat mempertingkatkan tahap pencapaian mereka. Selain daripada itu, pihak sekolah juga menggalakkan guru melaksanakan PDPC mengikut acuan PAK 21 dengan memberi keutamaan kepada project based learning. Mengapakah project based learning ini kami pilih? Ini kerana dalam project based learning, pelajar belajar mengikut kumpulan. Di sini kami menggabung kumpulan pelajar yang terbeza tadi, iaitu murid bijak, sederhana dan lemah di dalam satu kumpulan. Di sini mereka saling bekerjasama, bantu-membantu dari segi idea, dari segi kemahiran dan juga dari segi melaksanakan sesuatu tugasan yang diberi oleh guru. Dan semasa proses pelaksanaan project based learning ini juga, para murid, terutamanya murid yang bijak, bertindak sebagai guru cilik, memberi bimbingan kepada rakan-rakan mereka yang lebih sederhana dan lemah. Di sini, proses pembelajaran berlaku sekali lagi. Inilah yang kami kehendaki di dalam program EBL ini. Setelah program based learning ini dilaksanakan, pelajar-pelajar ini, murid-murid ini akan membawa keluar hasil projek mereka keluar daripada bilik darjah. Di sini, mereka akan mempamerkan hasil kerja mereka sama ada di dewan sekolah, di stesen-stesen pembelajaran ataupun di laluan-laluan yang berimpak tinggi kepada murid-murid lain yang daripada aliran yang berlainan ataupun kelas yang berlainan.
Di sini, murid-murid ini akan memberi penerangan tentang projek yang dilaksanakan oleh mereka kepada murid-murid lain. Proses pembelajaran sekali lagi berlaku di sini, dan bila proses pembelajaran itu berlaku berulang kali, maka daya ingatan murid-murid terhadap sesuatu konten pelajaran dapat dikuasai sepenuhnya. Dengan pelaksanaan projek based learning ini, pihak sekolah berharap peratus kehadiran murid juga akan meningkat kerana semua murid diberi peluang untuk melaksanakan sesuatu aktiviti yang dijalankan. Dan dari situ, kami berharap tahap pencapaian murid di dalam PBD dan juga pentaksiran yang lain akan meningkat. Pelaksanaan EBL di sekolah kami ini diadakan secara berfasa. Pada mulanya, ia hanya melibatkan murid tahun 1 dan tahun 5 sahaja. Murid tahun 1 dipilih kerana mereka telah mempunyai kemahiran psikomotor sejak daripada prasekolah lagi. Manakala murid tahun 5 pula dipilih memandangkan silibus ataupun konten sesuatu pelajaran untuk murid tahap 2 yang agak sukar dan mencabar. Jadi mereka diberi peluang untuk melibatkan diri secara langsung dalam proses ataupun aktiviti pembelajaran yang disediakan oleh guru. Dan kami pelibatan 4 panitia yang dikolaborasikan secara 2 panitia, dan apabila kemahiran EBL ini dapat dikuasai oleh panitia-panitia yang terbabit, maka ia diperluaskan lagi kepada semua murid di sekolah kami dari tahun 1 hingga tahun 6 dan melibatkan semua panitia. Dan akhir sekali juga, pihak sekolah kami melebarkan lagi sayap EBL ini kepada 3 buah sekolah menti yang berhampiran dengan sekolah kami. Di sinilah letaknya the magical touch of EBL. Apakah sentuhan magic yang telah diberi oleh EBL kepada kemenjadian murid-murid di sekolah kami? Apa yang kami dapati? Peratus kehadiran murid-murid di sekolah kami semakin meningkat, minat murid-murid kami terhadap pembelajaran semakin meningkat, murid aktif melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan oleh sekolah, guru-guru juga dapat mempelbagaikan pedagogi mereka, murid juga dapat mempertingkatkan tahap artikulasi dan keyakinan diri mereka. Dan juga di sini lahirnya ramai guru-guru cilik daripada sekolah kami di mana mereka ini bertindak membantu rakan-rakan mereka yang lemah ataupun sederhana untuk menguasai sesuatu topik ataupun konten sesuatu pelajaran yang dilaksanakan. Inilah sentuhan magic ataupun sentuhan ajaib yang terdapat pada program EBL ini. Kelestarian pada projek EBL di sekolah kami ini ialah kami berjaya menghasilkan program Amazing Week Environment Based Learning selama 5 hari di sekolah kami yang telah dirasmikan oleh Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis. Di sini kami memberi peluang kepada seluruh sekolah di Negeri Perlis untuk turut menyaksikan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh murid-murid di Sekolah Kebangsaan Padang Besar Selatan. Hampir separuh daripada murid-murid di sekolah kami telah bertindak sebagai jurucakap ataupun pembentang untuk menerangkan tentang segala aktiviti yang telah mereka laksanakan semasa projek based learning. Mereka menerangkan proses pelaksanaan projek tersebut dari awal sehingga akhir. Mereka juga menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh pengunjung-pengunjung yang melewati ataupun yang melihat pameran yang mereka pamerkan di sekolah. Dan dari situ kami dapati tahap artikulasi dan keyakinan murid-murid kami sangat-sangatlah membanggakan pihak sekolah. Dan kami juga akhirnya diberi peluang untuk berkongsi idea ataupun berkongsi program kami ini dengan orang ramai dengan menyertai program Expo Transformasi Jabatan Pendidikan Negeri Perlis baru-baru ini. Inilah kejayaan program Environment Based Learning di sekolah kami. Ianya telah memberi kesan yang amat baik kepada kemenjadian murid kami dari segi akademik, sasiah dan co-curriculum. Besarlah harapan kami
pada masa akan datang, EBL ini dapat melebarkan sayapnya lagi ke seluruh sekolah di negeri Perlis mahupun di Malaysia. Setakat ini dahulu perkongsian saya tentang amalan terbaik The Magical Touch of EBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.